Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis pada malam ini pilihan hadis ke-28, 29. Kalau ringkas kita ambil yang 30. Kita akan pilih-pilih saja. Tajuk hadis ke-28 ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni lam ub'ats la'anan wa inna ma bu'ithu rahmatan. Riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya aku tidak diutuskan sebagai pelaknat, namun aku diutuskan sebagai rahmat. Kalau dalam Quran, dalam suratul Anbiya surah ke-21 pada ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yakni tidaklah kami utuskan, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan membawa rahmat pada seluruh alam. Apa maksud tuan-tuan? Yang saya belajarlah. Kadang-kadang kita belajar kat tok guru kan tak sama, kan? Tok guru ni hurai macam ni, tok guru ni hurai macam ni. Yang masalah ni tok haru. Tok haru ni tambah biru pula, haru biru. Biru memang haru. Jadi dalam yang saya belajar tuan-tuan, apa dia rahmat? Apa yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat? Tuan Guru Haji Soleh Musa, kalau tuan-tuan kenal lah, beliau telah meninggal dunia. Ulama ada pondok di Sik. Beliau berkata, saya ni sejuk sikit ni. Dengan terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh alam mendapat rahmat. Apa maksudnya? Dia buat contoh. Kalau binatang sebelum kedatangan Islam, bagaimana manusia membunuh binatang untuk dimakan? Kan? Kita pun tak tahu cara macam mana. Tetapi yang dikatakan rahmat tu, beliau bawa satu agama, undang-undang dan cara hidup, di mana kita nak sembelih pisau kena tajam. Itu rahmat dia kata. Kan? Baru-baru ni saya terpaksa membunuh kucing saya, tuan-tuan, sebab dia ada penyakit kanser. Ingat, manusia ada kanser. Orang pun ada kucing pun ada kanser. Saya call sama ustaz di tahfiz. Saya nak bunuh dia ni macam mana ustaz? Boleh atau tidak? Nak tamatkan riwayat dia. Ustaz kata, katok dia sekaligus bagi mati terus. Saya kata, saya confirm tak akan buat benda macam tu, tak sampai hati. Tapi saya nak ambil nyawa dia dengan menghantar dia ke kedai pet shop. Kan? Oh, dia kata itu lagi bagus lah. Jadi disuntik tuan-tuan, bayar RM1 tu.
Oleh kerana dia ada kanser, kucing ni dikapan tuan-tuan. Dan ditanam. Takut penyakit apa. Penyakit dia sebut saya tak ingat dah. Kanser kucing tu. Kalau dia cakar kita tuan-tuan, kita akan jadi kudis. Dia jadi macam tu sebab ada kucing lain yang ada kanser, cakar dia. Memang tuan-tuan tengok kesian. Saya pun sedih tuan-tuan sebab saya memang suka kucing. Ni first time lah kan. Saya terpaksa mengambil kira tuan-tuan maslahah kebaikan. Kita nak jaga dia seekor ke nak jaga orang lain. Termasuk cucu saya ni suka main kucing. Kan? Saya tu tak kisah, dia selalu datang. Dia jinak lah tuan-tuan, dia kenal muka kita ni orang-orang alim kan lah. Orang warak ni dengan kucing pun baik kan. Dia kenal. Sebelum saya bawa dia ke pet shop tu, saya bagi dia makan dulu. Kan? Sambil bercakap dengan dia dan kata, buh dia dalam sangkar. Tak maaf lah. Kan? Dekat Allah saya minta ampun lah. Kalau lah tindakan saya ni menyalahi syariat. Kena bayar RM1 dia injection. Nak selamatkan orang lain. Jadi Islam ni cukup hebat. Kalau sebelum kedatangan syariat Islam, kita pun tak tahu bagaimana binatang-binatang dibunuh sebelum mereka dimakan. Kan? Mungkin sekali hentak tak mati, 3-4 kali sakit tu. Itulah rahmat. Pisaunya tajam. Itu binatang. Kita tak usah kira manusia lah. Sebab dalam Quran, membunuh manusia ni memang dosa amat besar. Seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Tumbuh-tumbuhan. Dalam hadis menyebut, ni muslimat dengar baik-baik. Yang suka tanam pokok bunga ni. Dalam hadis menyebut, kalau kita nak patahkan tumbuh-tumbuhan, patahkan terus. Jangan patah tinggal gitu. Itu rahmat lah tuan-tuan. Sebab dia pun ada nyawa tau. Jangan seksa dia. Sebab tu tuan-tuan tengok pokok yang mati, mana ada apa dah? Daun kering kan. Semuanya kering. Kalau daun tu masih hijau tu dia hidup tuan-tuan. Dia pun ada nyawa. Dia makhluk Tuhan. Allah juga cipta. Jadi kalau nak patahkan dia, bagi patah betul-betul. Itu yang kadang-kadang ketika mengandung pergi patah pokok tak patah, akhirnya keluar kaki anak tu cacat. Itu hadis Melayu. Hadis Melayu ni kadang-kadang boleh tahan juga. Tapi bagi saya bukan cerita hadis Melayu, itu mungkin balasan Allah. Kamu menyiksa makhluk aku. Tuan, apatah lagi manusia sebaik-baik penciptaan. Masya Allah. Macam puak-puak Yahudi laknatullah tu kan, tergamak bunuh kanak-kanak kan. Kita tengok kanak-kanak tak sampai hati tuan-tuan. Allah tambah nak bunuh pula mana. Kita dalam perang ada etika perang. Wanita, orang-orang tua, orang yang sedang beribadah, kanak-kanak tidak dibenarkan dibunuh. Orang yang beribadah, orang bukan Islam sedang beribadah, kalau nak bunuh dia pun tunggu dulu, bagi dia habis doa dulu. Selesai dia dah cara dia, baru tanya mau lawan ke tak mau lawan. Islam tuan-tuan, cukup teratur tuan-tuan. Wa in janahu lisalmi fajnah laha. Ketika perang kemuncak, tiba-tiba musuh angkat bendera putih. Suratul Anfal, surah 8 ayat 61. Hentikan peperangan. Nampak tu tuan-tuan? Kalau musuh sudi berdamai, maka berdamailah dengan mereka. Itu kata rahmat tu tuan-tuan. Dia bawa undang-undang dan peraturan hidup yang baik untuk seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah. Jadi itulah di antara ayat yang sebut tadi. Tapi kalau di sini tafsiran dia sedap juga tuan-tuan. Pimpinan Ar-Rahman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah ke-21 ya. Al-Anbiya ayat 107.
Dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Huraiannya agak sedap juga, tuan-tuan dengar. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala kepada penduduk dunia seluruhnya. Ingatlah, kita wajib beriktikad Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh penduduk dunia. Mana dalam Quran? Sabah ayat 28. Wa ma arsalna ka illa kaffatan linnas. Itu dalil. Ya. Tidaklah kami utuskan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan pada seluruh umat manusia, bukan untuk Arab. Tuan-tuan rujuk Mestika Hadis jilid pertama, keluaran Jabatan Perdana Menteri dalam bab wajib menjaga iman dan Islam supaya tidak rosak. Rosak iman dan Islam sekiranya seseorang itu beriktikad, berkeyakinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus oleh Allah untuk Arab, maka batal iman dan Islam. Sebagaimana dulu zaman Mahathir Muhammad. Kenal Mahathir Muhammad kan? Zaman pemerintahan beliau ada seorang lawyer, tak ingatlah nama dia. Dalam akhbar Inggeris The Age, dia apa disebut? Muhammad was a tribal leader. Muhammad hanya ketua suku kaum. Itu rosak akidah, tuan-tuan. Tengok tafsiran sini pun sebut. Ayat Quran saya susulin dengan ayat Quran Sabah ayat 28. Sejuk semua, no? Dah slow down sikit dah. Reduce dia punya temperature, sejuk. Saya kalau sejuk tak boleh cakap, tuan. Nanti tuan-tuan kena ambil alih pula tempat saya. Kan? Lain kali makna boleh sediakan selimut tak? Ataupun ada comforter ke? Saya duduk dalam comforter tu syok. Macam sejuk di Yaman lah, tuan-tuan. Ui, betul-betul sejuk. Di Yaman mana ada aircon? Sejuk. Bulan 9 hingga bulan 3 tu musim sejuk. Sejuknya bukan sejuk aircon itu, memang betul sejuk. Kan? Tapi syukurlah apartmen yang saya tinggal tu ada water heater. Kan? Kalau tak ada water heater, alamat tak mandi, tuan-tuan. Memang sejuk. Nah. Dia kata di sini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala kepada penduduk dunia seluruhnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Yang tadilah sebagai beberapa contoh. Sesiapa yang beriman dan menurut syariat Islam, tengok dia sebut tu. Percaya, kemudian menurut syariat Islam yang disampaikannya, selamatlah dia di dunia dan di akhirat. Walaupun kita tidak pernah bertemu muka. Tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba sab'an marratin liman amana bi walam yarani. Dr. Yusuf Qadhawi juga meletakkan hadis ni, tuan-tuan, dalam kitab beliau kalau tak salah saya. Apa maksud hadis? Berbahagialah orang-orang yang melihat aku kemudian beriman denganku. Tetapi Nabi mengulangi 7 kali. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah sab'an marratin, 7 kali. Liman amana bi walam yarani. Sesiapa yang beriman kepada aku tetapi tidak pernah melihat wajahku. Kita, tuan-tuan. Kan? Tak pernah lihat, tak pernah jumpa, tak pernah bertemu, tapi beriman dan ikut syariat dia bawa, itu memang kan? Siapa dapat mimpi bertemu dengan beliau dalam mimpi, confirm lah tu, kan? Sebab hadis sahih menyebut sedemikian. Ya. Dia kata sini, sesiapa yang beriman, yang percaya dan menurut syariat Islam yang disampaikannya, selamatlah dia di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang kufur, engkar, celakalah dia di dunia dan di akhirat. Ini yang sedang melanda kehidupan umat Islam di mana saja umat Islam itu berada. Ditimpa kehinaan, dibunuh,
dipersenda-sendakan. Kenapa? Karena kita tidak beriman secara menyeluruh kepada ajaran yang beliau bawa. Itu sikit tuan-tuan, hadis yang pertama. Cuk semua ni. Sebab tadi dalam kereta pun sejuk dah. Itu sedikitlah sebagai rahmat. Manusia mendapat rahmat. Itu semua dia lah tu. Kan? Perang tak boleh bunuh kanak-kanak, wanita, orang-orang tua. Bagus tak ajaran kita? Binatang kita nak sembelih, pastikan tajam, sekali tarik ya, kan? Tumbuh-tumbuhan tak boleh kita rosakkan. Sayyidina Abu Bakar pernah menyebut, bila berlaku peperangan, di antara yang tidak dibenarkan ialah jangan merosakkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman, pokok-pokok tak boleh. Ini semua rahmat lah tuan-tuan. Agama lain ada ajar ni. Saya ada seorang sahabat, dia baru memeluk Islam 10 tahun. Mula-mula dia seorang Hindu. Dia menganuti agama Hindu. Kemudian dia tukar Buddha. Tukar lagi Bahai. Tukar lagi Kristian. Tukar lagi Islam. InsyaAllah tak tukar lah. The chosen one. Orang ni, insan ini adalah pilihan Allah. Kenapa saya kata the chosen one? Tuan-tuan bayangkan tengok, dia baru saja embrace, convert to Islam. 10 tahun sekarang dah jadi pendakwah. Hebat tak? Dia jadi moderator program forum perdana saya di rumah Mufti Negeri Kedah. Sebab tu tuan-tuan, kalau saya ni duk merapu bohong, Mufti tak jemput saya tuan-tuan. Kalau dah Mufti jemput tu kira okey lah tu. Bukan baru sekali, 4 kali dah. Kan? Kadang-kadang saya nak ingin juga puak-puak yang suka duk pelekeh kita ni. Kan? Saya terperanjat tuan-tuan, 10 tahun baru convert, baru masuk Islam. Ayat Quran, hadis, Masya Allah. Nama dia, sekali-sekali jemput dia. Kadang-kadang dia datang, Ustaz Syah Syamugam. Bukan Ustaz Syahrilung, itu saya. Kan? Dengan baca ayat Quran dengan hadis, saya salute tuan-tuan. Kan? Kita nak apa? Kita Melayu, keluar-keluar Islam. Bapa dia tu Sami tuan-tuan, tapi Sami bengong, dia kata. Dia tanya tentang agama Hindu, bapa dia tak boleh nak jawab. Dia buat kajian tentang Islam bermula umur 7 tahun sampai 19 tahun. 12 tahun tuan-tuan. R&D. Research and Development. Kan? Akhirnya dia terima Islam. Hari ni jadi pendakwah tuan-tuan sepenuh masa. InsyaAllah. Saya kagumlah ini yang kata the chosen one ni. Insan pilihan Allah. Kita jangan jealous sebab kita tak berusaha ke arah tu. Kan? Kenapa dalam bidang lain kita boleh berjaya? Oh, kerana kita go all out. Kan? Dari tak pandai berenang, boleh berenang. Pergi tiap-tiap hari 1 jam, 2 jam. Kan? Nak lawan Michael Phelps sampai kiamat tak menang. Kan? Tapi dalam soal agama, bidang agama, acuh tak acuh. Kan? Itu cerita dia. Kita tak tunjuk kesungguhan. Pepatah Inggeris ada tak? When there's a will, there's a way. Terjemah dalam bahasa Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sekarang tukarlah, di mana ada jalan, di situ ada tol. Dia kalau tak kait politik, tak syok. Kan? Pergi kat mana pun ada tol. Kan? Cerita dia. Nah, dalam Arab ada manjada wajada. Kata-kata ulama, sesiapa yang bersungguh, insya-Allah dia akan dapat. Hadis saya tak jumpa. Ayat Quran ada,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut surah ke-29 ayat yang terakhir, ayat 69. Kesungguhan insya-Allah Allah sendiri akan memimpin kita ke jalan yang kita kendaki. Kena sungguh. Tabik tuan 10 tahun baru masuk Islam dah boleh jadi pendakwah, masya-Allah. Laku pula tu. Kalau di utara dia ada antara yang cukup laku lah, selain daripada Syahrir Long. Muda lagi tuan-tuan, baru 38. Masya Allah, dengar penyampaiannya, cara huraiannya, ini memang gifted lah, kurniaan Allah. Baik, hadis ke-28 cukup lah sebagai rahmat. Yang ke-29 kita pilih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq, rawahu Ahmad. Yang kita dengar selalu makarimul akhlaq. Jadi jangan kelirulah tuan-tuan. Kita dah sebut banyak kali dah. Ilmu hadis, bidang hadis berbeza, dia bukan macam ayat Quran. Ayat Quran 6236 ya. Hadis. Kadang-kadang riwayat Imam Muslim. Tapi matan berbeza. Dua Muslim tapi berbeza. Makna hampir sama. Jadi kita jangan duk komen lah dalam bidang hadis. Di Malaysia ni bukan ada pakar hadis pun. Yang belagak sebagai pakar hadis tu banyak. Boleh 1-2 hadis action kamu. Pakar hadis di Malaysia ni berapa orang ya tuan-tuan? Kan? Cerita dia. Baru-baru ni saya di Bukit Permai, atas bukit kat Cerah kan. Pak Arab Hafiz, umur 31. Rupanya bapa dia tu ulama hadis di Yaman. Tapi mungkin dia tak low profile kot. Muhadis kini dalam buangan political asylum di Arab Saudi. Syekh Dr. Abdul Majid Zindani di Riyadh. Arab Saudi bagi makan sampai kenyang, tak boleh cakap apa. Kalau pulang ke Yaman dibunuh oleh puak-puak Syiah Houthi. Tuan, itulah nasib para ulama kan. Nak buat macam mana? Jadi yang ni bunyinya dekat ujung tu salihal akhlaq. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan keelokan akhlak. Kita berhenti kat tu. Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, kana khuluqun nabiyillah al-Quran. Apa maksud tuan-tuan? Akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Apa maksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyalahi perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu akhlak Al-Quran. Apa yang Allah suruh dia buat, apa yang dilarang dia tinggal. Allah suruh Muhammad, kamu mesti kena amanah. Dia amanah. Nampak tuan-tuan? Amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, sehingga turun sepotong ayat Quran dalam surah apa? Ali Imran 161. Tuan-tuan tengok tafsir Profesor Mahmud Yunus pada muka surat 95 ayat ni. Ini dikaitkan dengan akhlak Muhammad. Siapa kenal tafsir Profesor Mahmud Yunus, boleh tolong bawa kat saya tak? Mungkin kat belakang tu ada tu. Tafsir Profesor Mahmud Yunus selalu ada 3, ni ada 2. Makna kenal? Makna tak kenal saya bangun. Tak apa. Sejuk kena bangun juga. Okey, kat belakang mana dah. Memang selalunya sebelum memang ada pun. Profesor Mahmud Yunus. Dia ada yang kecil, ada yang besar.
apalah tuan-tuan dengar sudahlah. Dalam surah Al-Imran masih tadi ayat 161. Macam mana ayatnya? Ingatlah. Ma kana linabiyyin ayyaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tu dia. Betul. Masih. Dia ada kecil, dia ada besar. Ini kecil. Masih. Ke surat 95. Ayat 161 Ali Imran. Bukanlah Nabi itu berkhianat. Mana dia amanah? Bukanlah Nabi itu berkhianat tentang membahagikan harta rampasan. Barang siapa berkhianat, datanglah ia pada hari kiamat bersama barang yang dikhianatinya. Kemudian disempurnakan balasan tiap-tiap manusia menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka itu tiada terinayah atau tiada dizalimi. Ni perintah Tuhan ni. Kewajipan umat Islam, orang beriman ni wajib kena amanah. Tak kira lah tuan-tuan, makan gaji dengan orang kafir pun amanah, tetap amanah. Mana dalam Quran suratul Anfal surah ke-8 ayat 27. Disebut di sini ada dua macam amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha hawar rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya, yakni berdosa. Azan berhenti dulu okey. Kita kena tanya juga, kita datang rumah orang ni kan. When you are in Rome, do as the Romans do. Lebih kurang macam tu lah kan. Itu pepatah Inggeris kan, pepatah haprak Inggeris. Jadi memang betul tuan-tuan, kita sebagai tetamu tak boleh lah ikut suka hati kita kan. Kalau orang sini biasa azan, masuk azan kita ikut lah kan. Kalau tempat tu tak pernah azan, kita jalan terus, kita ikut dia kan. Baik, tuan-tuan dengar nah, itu segi makna uraian pentingnya amanah. Nabi itu bukanlah berlaku curang atau khianat. Lawan kepada amanah, khianat. Nabi itu bukanlah berlaku curang atau khianat dalam membahagi harta rampasan. Turun ayat ni tuan-tuan ada dua versi. Satu versi kata sebuah permaidani merah hilang di dalam simpanan. Sebahagian kata yang hilang tu bukan permaidani merah, topi merah, topi FRU lah kot. Hilang dalam simpanan. Jadi puak-puak haprak ni, munafik ni, dia bukan ada kerja dia nak tuduh Nabi ya. Mesti Muhammad ambil dulu sebab dia ketua. Mesti yang best-best dia ambil kat dia. Maka turun ayat ni. Allah mempertahankan kekasih dia. Tengok dia kata tuan-tuan, Nabi itu bukanlah berlaku curang atau khianat dalam membahagi harta rampasan, melainkan berlaku jujur, lurus dan adil dengan tiada memandang family dan yang bukan family, kerana Nabi yakin dan percaya bahawa orang yang berlaku curang akan memikul dosanya dan tanggungjawabnya pada hari kiamat di sisi Allah, meskipun ia akan terlepas dari hukuman di atas dunia. Macam mana boleh terlepas hukuman dunia? Dah dia bos, dia penguasa, hakim semua duduk bawah telunjuk dia, jam kita. Bawa berpikul-pikul, berlori-lori tuan-tuan. Kan? Duduk dalamnya exam makna. Tak? Kena masuk politik. Kalau tak tuan-tuan tak ingat. Lepas tu dia masuk balik belah sana. Sekarang dia nak masuk belah Madhir pula. Aku pening. Manusia ni jenis tak ada pendirian ni payah tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan baca, baru ni saya baca. Saya ketawa seorang-seorang.
Hari dulu hang lanyak Mahathir kau. Sekarang dia kata Mahathir lah yang terbaik memperjuangkan. Oh pula dah. Aduh, manusia yang tak ada pegangan ni cukup payah tuan. Nah, kita kena istiqamah lah dengan apa yang kita perjuangkan. Kemenangan bukan Tuhan nak bagi sekelip mata. Dia ada beza tuan-tuan. Orang beriman berjuang untuk apa makna? Jawab tengok. Nak apa? Harta. Redha Allah. Tepat sekali. RM1 saya offer bagi dari Quran. 500 entah apa. Nama surah ke berapa, ayat ke berapa? Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 104. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Itu bezanya. Orang beriman dia berjuang untuk mendapat keridhaan Allah. Yang tak beriman tidak. Dia nak kuasa. Kan? Dia nak kedudukan. Dia nak menang. Kita soal kalah menang itu tak penting. Sebab ketentuan Allah. Kerja kena buat. Oh nak menang tak kerja tak boleh. Tak? Cuba tengok. Ya. Masuk bola sepak sikit boleh? Barcelona tuan-tuan. Lionel Messi. Neymar. Luis Suarez. Kan baru-baru ni draw satu sama. Cerai. Tu 3 pemain cukup hebat tu. Gandingan ketiga-tiga ni season yang lepas tuan-tuan dia orang menjaringkan 100 gol lebih. 3 orang dia orang. Menang kalah bukan kerana hebat. Allah yang menentukan. Tapi dia orang praktis kan. Ada training session apa semua. Nak kalah menang ketentuan Allah. Kerja kena jalan, strategi kena ada. Tapi tawakal kepada Allah kena ada juga. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dalam surah Ali Imran ayat 161. Hak kita baca ni ya 160. Hak kita baca ni 161. Tengok tuan-tuan dia punya ni. Dia punya huraian. Hal ini patut jadi petunjuk bagi orang yang memegang tanggungjawab harta benda negara supaya memeliharanya dan membaginya dengan jujur, lurus dan adil menurut mestinya dan sekali-kali jangan berlaku curang. Itu dia. Ni ya. Nabi diutuskan, dibangkitkan oleh Allah selain untuk membawa rahmat, untuk memperelokkan akhlak umat manusia. Kalau sifat amanah hilang tuan-tuan jam. Betul tuan-tuan. Ataulah tuan-tuan nilai sendirilah. Ni, kita ulang sekali lagi. Ulama kata kullama taqarrara. Ni H. Zainuddin Hamidi. Muka surat 748. Surah ke-47 surah Muhammad ayat 22-23. Kalau pemimpin atau yang jadi pemimpin tidak berpandukan Quran tuan-tuan. Inilah natijah. Ini yang sedang kita hadapi. Banyak kepincangan. Setiap tahun tuan-tuan audit negara tak ada kerja lain laporannya banyak kelemahan, shortcoming sana sini macam-macam yang tak diatasi dari dulu, kini dan selamanya. Soal amanah penting. Kan? Akhlak lah tu. Jadi dalam surah Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Surah Muhammad. Tuan-tuan dengar, saya tak nak terjemah lah. Terus kepada tafsiran. Muka surat 748. Ayat politik ni semua tuan-tuan. Kan? Buat tuan-tuan nampak senyap. Macam susah hati. Sebab US dollar naik. Dia naik ke turun kita tak boleh buat apa dah. Jam tuan-tuan. Saya tengok baru ni tuan-tuan. Di bandar bukan bandar apa, Bukit Damansara
Saya singgah nak pergi kuliah di Suruhanjaya Commission. Sebab saya pergi awal, makan tengah hari lah. Saya tengok 2 orang hamba Allah, tuan-tuan. A plate of rice, sepinggan nasi, hanya ada potato dan sambal saja. Takkan diet kot. Tak ada ni. 2 orang, tuan-tuan. Saya tak tahulah lagi akan datang apa yang akan menimpa kehidupan kita. Sekarang barang mahal. Siapa yang hidup senang lenang? Cuba jawab. Tuan-tuan dengar ni ayat ni. Ayat saya baca tadi. Inilah akibatnya. Akibat apabila kita tidak pilih pemimpin berdasarkan petunjuk Allah. Tuan-tuan dengar uraiannya. Orang-orang yang tiada mempedomani ajaran Tuhan itu, jika mereka berkuasa, kita tak nak pilih pemimpin sebagaimana yang diarahkan oleh Allah. Jika mereka berkuasa, nescaya kekuasaan itu akan dipergunakannya untuk melakukan kesewenang-wenangan, keuntungan duniawi untuk diri dan keluarga. Tuan-tuan tengok sudahlah. Semua anak-anak Perdana Menteri kaya. Betul tak Pak Haji? Saya fitnah kan Pak Haji? Pak Haji tak ngangguk kan? Takkan sokong Najib kan? Kadang-kadang kena sebut juga tuan-tuan. Bukan semua orang baca. Bukan semua orang prihatin tentang ni. Betul tak makna? Jangan marah lah kan? Tu Reza Aziz tu. Bagaimana dia boleh menerbitkan sebuah filem The Wolf of Wall Street yang kos dia 360 juta RM. Tuan-tuan tahu siapa yang dia ambil berlakon? Leonardo DiCaprio. Kenal mana? Oh, boleh warna sungguh Ustaz pun kenal. Dia mula-mula popular dalam cerita The Titanic. Dan at long last dia telah berjaya mendapat Grammy Award Best Actor, tuan-tuan, pada tahun ni. Dalam filem apa saya tak pastilah. Dia dapat Best Actor. Oi tuan-tuan, itu bukan 5 star punya actor, 7 star tu. Saya dipahamkan bayaran untuk lakonan beliau dalam filem The Wolf of Wall Street ialah US 20 juta. Tuan-tuan, satu filem kan? Mana dia dapat duit? Ni tafsir sebut, jangan marah saya. Bila pemimpin tu dia berpandukan Quran, dia tak buat kerja tu. Jangan kita fitnah lah orang beriman, kan? Kita tak fitnah sesiapa. Tapi ni jelas, kan? Heboh gitu. Isu 1MDB ada kaitan dengan dia juga. Betul tak? Beli kondominium, makna semua tak tahu, cerai. Kan? Beli di New York. Lagi mana banyak tempat lah. Tuan. Ini yang Nabi diutus untuk ini. Supaya beliau mengamal, mempraktikkan akhlak-akhlak Islam. Baik jadi pemimpin, baik jadi rakyat, jadi tauke, jadi kuli sekali pun. Amanah, tetap amanah. Sebab tu Allah sebut, jangan kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Apa maksud? Berdosa mengkhianati amanah. Kemana dalil kata berdosa? Sebab Nabi kata munafik. Ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Munafik di segi deeds and action, munafik amali, nifak amali. Walaupun tak kekal dalam neraka tapi kena neraka juga kerana khianat. Apabila diberi amanah mereka mengkhianati amanah. Pukul 8.15 5 minit lagi. Malam ni tuan-tuan, mungkin saya pun tiawas sikit lah nak bagi laluan kat sahabat saya, Ustaz Tirmizi. Mungkin tuan-tuan belum mengenali beliau, malam ni tuan-tuan akan kenal lah. Seorang penghafaz Quran di Darul Quran Jakim dulu. Kemudian tinggal di Melbourne 11 tahun. Di London 3 tahun. Saya dipahamkan tinggal di Chelsea pula tu. Chelsea baru-baru ni menang dengan Tottenham Hotspur 2-1.
latest match lah kan. Sekarang ni Chelsea dia tempat teratas tuan-tuan. Nombor 2 Liverpool, nombor 3 Manchester City, nombor 4 Arsenal. Nah, kena ambil tahu yang mana. Jadi sahabat ni Ustaz Tarmizi ini adalah seorang pengamal perubatan Islam. Beliau berguru juga dengan almarhum Dr. Harundin. Moga-moga Allah merahmati beliau, dan berguru di Jordan dan di Yaman. Jadi benda yang beliau bawa ni memang unik dan memang mahal lah. Tapi khasiatnya beliau sendiri akan menceritakan kat kita kalau ada di kalangan kita ni yang ada penyakit-penyakit. Jadi rawatan mengikut perubatan mengikut cara Islam ni tak salah tuan-tuan. Kita ada banyak dalil-dalil yang mengharuskan boleh menggunakan ayat Quran sebagai rawatan dalam perubatan. Jadi nanti saya berhenti awal sikit, sejuk semua malam ni makna. Jadi insya-Allah. Dan seorang lagi sahabat saya datang dari jauh juga. Dia bawa satu produk Islam yang kesemua kita guna setiap hari, yang ini Tin Naji. Tin Naji ni ubat gigi tuan-tuan. Yang ini shareholder dia salah seorangnya adalah Ustaz Razali. Razali apa tau? Al-Hafiz tu kan. Ustaz Razali Al-Hafiz tu. Jadi tuan-tuan, saya pun dah bertukar dah, tak pakai lagi Halogel, pakai Tin Naji. Jadi tuan-tuan cuba tengok satu tube, buat comparison yang mana lebih kesegarannya berpanjangan, Halogel ataupun Tin Naji. Tin Naji ada buah tin, ada minyak zaitun, bunga cengkeh dan lain-lain kan. Bukanlah saya nak promosi, tapi lebih kurang macam tu jugalah kan. Tuan-tuan tengoklah, insya-Allah ada sahabat kita bawa. Baik. Itu di antara contoh tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanah tu. Sebab tu Aisyah menjawab, akhlak beliau ialah Al-Quran. Makna beliau tidak pernah, tindakan-tindakan beliau tidak pernah menyalahi perintah Allah yang terkandung dalam Quran. Itu akhlak. Kita bila sebut tentang akhlak Nabi, selain pada amanah, kita selalu sebut ikhlas, sabar, benar, tu kita tak nafi ya. Tapi ramai tak sebut satu benar. Nabi berani tuan-tuan. Kita belum tentu lagi. Kan? Dah atas mimbar pun duk cerai lagi. Kan? Tengok pula jemaah di bawah tu tak senyum. SB ya bah. Mana dalil tuan-tuan? Di antaranya berani ni disebut dalam surah Al-Maidah pada ayat 54. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Jadi pendakwah kena ada yang ni kan, baru betul. Allah tuan-tuan, apa orang tak kata kat pendakwah, macam-macam orang kata. Orang pelekeh lah, kerana tak ada sijil lah, apa semua, macam-macam kan. Dan mana orang nak cela kan. Kalau kita tak betul tuan-tuan, populariti kita ni dah tenggelam lama dah. Saya dah tahun ke-25 dah tuan-tuan ni dalam bidang dakwah. Boleh kata di antara yang lama jugalah kan. Kalau mufti Kedah menjemput forum berdana di rumah dia, mendapat kelulusan dia tu okey lah tu Dr. Fuad kan. Bukan cerai punya kaki, bukan sekali, 4 kali dah kan. Makna mana mufti Kedah jemput? Makna kata aku kan pendakwah. Aku cari pendakwah ya. Tapi alhamdulillah lah cari pendakwah, saudara makna senantiasa ada dalam majlis ilmu. Yang masalah ni dia tukang cari pendakwah tapi dia tak pernah hadir. Dia makan pahala cari pendakwah ya. Makan pahala jenis tu tuan-tuan, bila nak dapat banyak kan? Datang hadir sama dengar kan. Apatah lagi kalau kita AJK. Tu yang baru-baru ni bukan balas dendam Dr. Fuad, Profesor. Tapi lebih kurang macam tu jelah. Saya buat kuliah subuh, Tok Imam suka lari. Hari itu Jumaat dia tak lari ya doktor. Bagi kau kodek tak lagi kita sambung sampai ni.
lillahi ta'ala subhanahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan lupa di antara akhlak Nabi ini berani. Mereka memperjuangkan, mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut pada celaan orang yang mencela. Jadi kalau kita nak jadi pendakwah, takut jangan ada orang cela, tak payah jadilah. Saya masak dah, saudara makno, tu masak dah macam-macam. Tapi kita kekal insya-Allah. Kan? Cuba kita dengar ayat Quran. Tadi Al-Maidah 54, Al-Ahzab surah ke-33 ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Itu dia. Orang-orang yang menyampaikan risalah Islam. Nabi, Rasul. Mereka tidak takut kepada sesiapa pun kecuali hanya pada Allah. Tuan. Ni akhlak lah yang Nabi nak ajar ni. Tapi biarlah berani bertempat. Anak-anak orang Melayu berani. Berani apa? Merempit.
Tuan-tuan tu kalau mati tuan-tuan. Saya ingat lagi almarhum Tunggu Dr. Harundin. Mati bunuh diri tu. Islam ke ajar naik motosikal macam tu. Ni ada dalam ni muka surat 74. Al-Baqarah 195. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Jangan kita makan benda-benda yang boleh merosak, membinasakan kehidupan kita. Kalau tuan-tuan pergi belah Padang Serai Kedah tu tuan-tuan, hampir 3 km jalan baru tu straight road. Oh, itu rempit cukup ramai. Semua anak orang Melayu. Saya tak pernah tengok anak orang India dengan anak orang Cina. Semua Melayu. Dah berapa mati dah tuan-tuan. Kita yang bawa kereta ni kena bagi laluan pula. Mak-mak rempit buruk mak air tu. Kita sebagai ibu bapa boleh relax. Dah banyak dah aksiden. Kadang-kadang dia tak mati, dia langgar orang boleh mati. Hari tu orang tu nak pergi kerja, dia langgar. 3 km tuan-tuan straight road. Syok lah mana tak kerti rempit. Berani biar bertempat berani menyatakan kebenaran ni tuntutan agama. Sebab tu saya kata kalau khutbah Jumaat khatib tak berani, lebih baik jangan menjadi khatib lah, suruh orang lain baca. Peluang tuan-tuan, semua orang berada depan kita. Macam itulah, bukan saya balas dendam dah tu. Lebih kurang macam tu juga. Tiap kali kuliah subuh saya dia balik mangkuk hayun macam imam. Sungai Petani ni. Hari tu saya khutbah bulan lepas. Ambil ayat yang cukup kaunya. Dia tak tidur mana, dia tengok saya satu macam. Saya tengok dia 10 macam mana. Lepas ni tak jemput pun sudah. Kalau nak cancel kuliah subuh pun no sweat. Saya bukan heran dengan kuliah subuh sebab saya ni amalan kuat tuan-tuan, zikir. Apa dia? Sambung tidur. Bila ada kuliah subuh tak boleh nak sambung tidur, letih tuan-tuan. Kan? Saya tidur ni tuan-tuan, kalau ada tournament pertandingan tidur, confirm saya Johan. Betul makna, kalau makna tak percaya nanti sekali kita tidur dua, tengok siapa pejam dulu. Kan? Jiwa tenang. Alhamdulillah, musuh ramai. Tapi tak apa, saya ada Allah. Nak bimbang apa? Kena berani tuan-tuan. Ni akhlak Nabi. Bila kita sambut Maulidur Rasul bulan depan 12 bulan 12. Kan? Semua akan ceramah Maulidur Rasul kan. Tapi tak sentuh Nabi tu berani. Itu yang tak betul. Asyik cerita yang lain, Nabi sebagai suami bagian, Nabi sebagai ketua masyarakat. Allah tu je ke? Kan? Kenapa kamu tak cerita hadis Bukhari 19 kali Nabi berperang? Tu tanda berani. Dia jadi jeneral, dia duduk depan, bukan duduk belakang. Jeneral kita duduk kat ofis, haprak punya jeneral. Kan? Dia bubuh kayu bawah ketiak dia, hisap pipe, tengok peta. Menyampah dia. Kan? Dalam menyampaikan risalah, ketika dia tak ramai umat Islam di Mekah, turun lakum dinukum waliyadin. Dia baca, dia masuk Masjidil Haram, lakum dinukum waliyadin. Kenapa? Musyrikin mengajak beliau tukar-tukar agama. Tahun ni kami masuk agama kamu, tahun depan kamu masuk agama kami. No way, man. Kita belum tentu lagi. Kita seorang-seorang ni musuh ramai mana? Kan? Kadang-kadang naik elok dah, semangat di rumah praktis khutbah power. Naik-naik tengok JKK duduk depan. Kecut. Kena sebut juga Nabi itu berani. Itu akhlak dia. Berani biar bertempat. Macam kita tak bimbang tuan-tuan. Kalau takdir apa-apa musibah menimpa kehidupan saya, melanda diri saya, nawa itu saya untuk Islam. Ada ganjaran di sisi Allah. Itu kita nak sebut. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diutus. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan keelokan akhlak. Sabar, tawakal tu semua akhlak. Ikhlas. Kalau tak ada ikhlas, semua amalan tak diterima. Amanah, apa lagi? Redha. Banyaklah tuan-tuan. Semalam saya di Kelana Jaya
Ada satu buku tu saya tak sempat nak catat. Dia bahas tentang akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hebat sebab setiap perbahasan ada ayat Quran, ada hadis. Oh, itu memang memang hebat sebenarnya. Tak tahu siapa pengarang kitab tu, memang hebat sungguh. Ada Quran, ada hadis, ada Quran. Dia senaraikan lebih kurang 23 ke 27 akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang saya sebut tadi, berani. Kita kena berani. Nah, tapi biar bertempat, kan? Kalau kita berani kerana Islam, kerana Allah, kita tak bimbang. Tuan-tuan, saya yakin dan percaya ada ganjaran. Jadi 8.5 cukup lah. Nah, kita berhenti awal sikit malam ni. Saya bagi salam dulu. Kemudian saya minta izin kita jemput yang berbahagia Ustaz Tirmizi. 5 minit ya, dia pun tak cakap panjang-panjang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan bangunan tambahan sekolah Sri TM sekarang ni dah 60%. Oleh kerana hujan setiap hari di utara ni, tuan-tuan, jadi tukang-tukang ni pun tak boleh nak buat, tak boleh sambung kerja. Hari ni pun saya telefon, dia orang dah bubuh undercoat dah dalam tu. Bumbung semua dah pasang dah. Tile belum lagi lah. Jadi seperti biasa, kalau tuan-tuan nak terus menyumbang, saya ucap terima kasih lah. Mudah-mudahan meringankan pengurusan pentadbiran tahfiz mutmainah. Jadi kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah suratul subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Tirmizi untuk memberi sedikit taklimat tentang rawatan perubatan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Syarilong. Saya telah sudah lama mendengar kuliah Ustaz sejak umur saya 13 tahun. Sekarang umur saya 30. Dah 17 tahun dah. Baru bulan ni bertemu Ustaz, jejak kasih Ustaz 17 tahun tak bertemu di KL Central. Jadi banyak saya ambil motivasi Ustaz sehingga saya melanjutkan pelajaran saya sampai ke Darul Quran dan ke Jordan dan Yaman untuk mengambil sanad ruqyah syar'iyah. Kerana berkaitan akidah, maka itulah semangat yang saya ambil. Banyak Ustaz Syarilong banyak cerita tentang akidah dan menghuraikan nota-nota hadis dan ayat Quran tu banyak. Jadi sedikit untuk perkongsian pengalaman saya selama 11 tahun saya di Australia, 3 tahun di London. Kajian saya ni sampai tahap saya berguru dengan Ustaz Rondin ni, Allah yarham tu, di rumah. Saya berguru dengan beliau di rumah. Banyak kajian saya di luar negeri tu banyak saya present pada tuan guru. Tapi kerana tidak diizin Allah, ketika saya di Melbourne itu tengah mengarang tentang gaharu, saya tengah buat kajian tentang gaharu dalam perubatan. Saya dengar beliau telah kritikal di Stanford Hospital San Francisco dan meninggal dunia. Jadi tidak kesempatan untuk beliau edit buku saya yang saya tengah buat selama 11 tahun kajian saya. Jadi sikit perkongsian pada tuan-tuan tentang gaharu ni. Saya selama ni mengubat ni banyaklah ustaz-ustaz kita, ustazah kita pun mengubat banyak. Pengubatan dalam Islam ni menyeluruh, tapi sikit yang saya boleh kongsi tentang cara pengubatan dengan gaharu ni, bagaimana dia membantu orang-orang yang ada masalah kerasukan, tuan-tuan, sihir pengasih, penceraian dan sebagainya. Gaharu ni dia salah satu media yang membantu untuk orang-orang yang kena hadapi masalah di bahagian dada dan di tulang belakang. Tuan-tuan, kalau nak tahu simptom penyakit yang tidak boleh diubati dengan perubatan moden, itulah sebenarnya simptom yang kuat orang-orang yang kena gangguan jin dan sihir.
Simptom paling kuat adalah apabila pergi doktor, pergi hospital, CT scan, doktor kata tidak ada apa-apa. Walaupun kita walaupun kita tidur dalam keadaan aircon yang kuat tapi badan tetap panas. Tak boleh tidur malam, sering mengantuk dalam kuliah ataupun sering mengantuk ketika drive ke sebagainya. Ini semua ada gangguan kebanyakan. Tapi tuan-tuan boleh lihat pada diri sendiri. Sebenarnya selain Ustaz Ruqyah kita ni, kita boleh tengok simptom-simptom tu. Dia bergantung dengan simptom. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang rohani ni. Salah satu yang saya sebut tadilah, pergi doktor kata tak ada apa-apa. Tapi kalau kena bahagian dada dan hati ni, tuan-tuan boleh rasa berdebar-debar, selalu rasa macam tusuk jarum di dada. Tulang belakang tu biasanya dia memang jin dan syaitan ni biasa dia suka ganggu anak Adam ni pada tulang belakang. Sebab kita diciptakan daripada sulbi. Jadi dia akan ganggu tulang belakang tu. Dan di bahagian dada ni hati dan jantung. Selalu berdebar dan panas. Kebiasaannya panas. Kalau orang yang ada saka ni, biasanya simptom paling kuat adalah pemarah. Dia kuat marah. Itu yang saya boleh kongsikan lah. Tapi sebab kajian saya ni banyak di negara-negara maju. Banyak yang saya handle masalah-masalah pelajar-pelajar masyarakat di luar negeri ni. Yang kena skizofrenia, kena bisik-bisikkan. Banyaklah tuan-tuan. Jadi salah satu yang saya buat sekarang ni adalah mengubati dengan gaharu. Gaharu ni kalau tuan-tuan tahu, kalau tuan-tuan pernah pergi Mekah Madinah tu, setiap pintu Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu diwangikan dengan kayu gaharu. Sebab berjuta orang masuk ke tanah haram ni. Jadi gaharu ni yang saya boleh kongsi sikit. Ini kayu dia. Kayu daripada India. Ini salah satu untuk membantu untuk ubat orang yang kena. Kalau tuan-tuan ada saya punya iklan tu, saya ada bagi tahu situ kajian saya. Dengan bau saja dia boleh detect apa yang ada dalam badan. Ini satu gaharu yang saya telah dapatkan dari ladang Kelantan yang boleh mengubati orang yang kena masalah selain daripada gangguan ni, kanser, kencing manis dan masalah jantung. Dia membantu tuan-tuan. Bila tuan-tuan bau je dia boleh detect sampai kepala dan dada dan juga kita punya perut dan sebagainya. Kalau orang ada kerasukan tuan-tuan, dia bau saja dah kena rasuk dah. Orang pingsan, tuan-tuan bau dengan gaharu tu dia boleh bangun. Sebab dia memang meresap sampai ke jantung. Itulah gaharu. Tuan-tuan boleh saya tunjukkan ini nanti lepas solat Isyak, kalau yang nak tahu lebih lanjut saya boleh bagi bau. Nanti tuan-tuan boleh bau sendirilah. Ini dia 3 ml punya. Saya berniat sebenarnya untuk membantu Tafiz Ustaz. Kalau tuan-tuan nak memiliki gaharu ni, RM50 nanti kita akan salur pada Tafiz Ustaz Syaril Long. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya tak dapat lama nak bercakap. Sekiranya ada masalah-masalah berkaitan dengan kerohanian ni, tuan-tuan boleh telefon, nombor telefon saya di belakang tu. InsyaAllah saya boleh kongsikan banyak sebenarnya masalah-masalah yang mungkin sebelum ni tuan-tuan dah banyak berusaha tapi tak dapat selesai. InsyaAllah nanti selepas solat Isyak nanti kita boleh bertemu insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang ingin menyumbat untuk madrasah Ustaz kita ada petang dari sana, dan jemaah boleh menyumbat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنك لا تخلف المعذورون ربك انصار لا حول ولا قوة ربي أعوذ بك الله أكبر الله أكبر إله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تسدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي فنيونا. الله أكبر. سبحان الله.
الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما صليت على سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجمعين. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي يتخوى ولد شريك في الملك ولم يكن له استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله